tu yang sangat-sangat pelik. Dia macam seolah-olah tu adalah bantuan dia. Sebab dekat dalam kapal tu tak ada orang, kosong macam. Assalamualaikum semua. Ni my second video. Untuk sementara ni saya hold dulu untuk yang nak belajar bahasa Iban tu. So yang tu kena tunggu Carol. Sekarang ni saya just nak share sikit berkenaan dengan pengalaman saya sepanjang saya pergi bawa trip masa tu. Itu adalah trip pertama saya, pergi ke Bandar Aceh. Waktu tu saya pergi, alhamdulillah rezeki, kawan saya beri saya kepercayaan untuk bawa trip ni. Dan majoriti trip-trip ini adalah orang-orang yang berumur lah. Tapi still ada juga orang-orang muda. Sepanjang perjalanan tu memang seronok. Tapi macam biasalah, saya ni pendiam dan saya tak tahu macam mana saya boleh jadi leader. Masa saya pergi Aceh tu, Aceh ni tsunami dan kita akan kaitkan Bandar Aceh, kita akan automatik kita akan ingat tsunami. Betul tak? Benda yang sangat saya impress masa saya pergi Aceh, yang saya ingat sampai sekarang apa yang tour leader cakap. Ayat ni memang betul-betul satu ayat ni yang saya takkan lupa. Tour leader tersebut, Allah samak bumi Aceh. Nak mengatakan bahawa Allah dah samak bumi Aceh tu habis-habisan. Dan sekarang alhamdulillah bumi Aceh sekarang ni dah semakin lebih aman berbanding dulu. Sebenarnya dulu Aceh sentiasa berperang. Tentera Nasional Indonesia, gerakan Aceh, gerakan benda tak macam mana boleh lupa. Waktu zaman macam perang lah, kalau kita berperang kan macam mana kita hidup dalam keadaan yang sangat takut, tertindas semua kan. Saya tak boleh lupa sangat. Panjang saya berada kat Aceh tu, saya jumpa bermacam-macam orang, macam-macam yang selamat, yang survive waktu tsunami tu melanda. And then ada yang cerita pasal macam mana dia boleh terselamat, yang berlaku sehari sebelum tu. Yang ni Wak Kolak lah. Wak Kolak ni memang rasanya semua orang yang pergi Aceh kemungkinan akan pergi ke kapal kan, kapal yang landing ke atas rumah tu. Tu kebiasaannya orang akan pergi dan dia akan jumpa tu lah Wak Kolak tu. Dan dia memang ceritakan macam mana dia boleh terselamat sehari sebelum tsunami melanda Aceh tu. Sehari sebelum tu apa yang berlaku, apa yang dia buat, dia jumpa siapa. Dan memang sangat menarik. So saya petik satu cerita ni lah yang saya memang still ingat sampai sekarang. Saya macam benda ni agak ajaib, tapi benda tu memang berlaku kan. Tentang Wak Kolak ni, sehari sebelum tsunami melanda Aceh tu, dia ada berjumpa dengan seorang orang tua yang datang untuk minta bantuan macam tu. Dia minta bantuan, macam minta sedekah macam tu, saya tak pasti. Tapi waktu tu Wak Kolak tu bagi, dia bantu. Orang tua tu doakan dia doakan Wak Kolak tu lah semoga selamat. Dia keesokan harinya tu dia nampak tsunami tu datang. Semua orang dah lari bentuk piaran. Macam ada dengar satu bisikan lah. Dia selalu lari pergi ke satu rumah ni, orang yang paling kaya dekat kawasan kampung tu. So rumah tu 2 tingkat, rumah batu. Jadi Wak Kolak ni pun pergi lari dan dia beritahu semua orang. Dia beritahu, dia ajak orang ramai-ramai tu lari pergi rumah tu, pergi rumah yang 2 tingkat ni. Kalau tak salah saya 53 orang keseluruhannya lah, termasuk tuan rumah tu sekali. Wak Kolak dia datang kat rumah tu ni, dia bagi tahu kena pergi tempat yang tinggi lah. Maksudnya rumah tu, dia masuk rumah tu, dia minta kebenaran tuan rumah tu, dan tuan rumah tu bagi. Dan dia masuk ke rumah tu. Ini dia naik tingkat atas. Bila dia naik tingkat atas tu, masa tu ombak tsunami tu memang laju lah kan. Kita tak dapat bayangkan macam mana, tapi sangat cepat benda tu berlaku. Dan sampai dalam rumah tu anggaran dalam 53 orang, dan diorang sampai pergi ke tingkat atas untuk selamatkan diri. Jadi air tu dah naik sampai ke tingkat 2 waktu tu. Masa tu semua orang dah redha, air dah paras, memang nyawa-nyawa ikan. So waktu tu semua orang dah redha, memang berzikir, berdoa je lah kan, minta pertolongan Allah. Waktu dah macam dah redha lah akan mati waktu tu. And then tiba-tiba ada seorang budak ni, dia cakap ada satu boat datang nak selamatkan kita semua ni. Dia cakap macam tu. Lepas tu kalau ikut logik lah kan, dalam keadaan tsunami yang sangat laju, sangat deras tu, mana mungkin lah waktu kejadian tu tiba-tiba ada boat yang datang semata-mata nak selamatkan orang kan, betul tak? And then diorang pun tengok, betul ada satu boat dari jauh datang laju, betul tu menuju ke arah rumah tu. And then sampai je masa boat tu datang dekat, rupanya adalah sebuah kapal yang agak besar juga kan. Kapal tu langgar rumah tu, jadi dia tersangkut. Bila dia tersangkut tu, terus tak bergerak. Dia memang stuck dekat atas rumah tu. Jadi yang lain-lain ni semua
Kalau kita tengok keadaan kapal tu dan rumah tu, jarak dia orang untuk panjat ke atas kapal tu memang, kalau tak banjir lah kan, kalau tsunami tu tak ada, memang sangat tinggi. Dan macam kalau kita fikir macam tak logik, orang tua pun boleh panjat sebab kanak-kanak lagi. So, diorang panjat ke atas kapal tu, and then waktu tu diorang semua masuk ke dalam kapal tu. Yang selamat waktu tu ada 53 orang. So diorang panjat lah seorang-seorang duduk dalam atas kapal tu. Dan waktu tu yang sangat-sangat pelik, dia macam seolah-olah tu adalah bantuan daripada Allah. Sebab apa? Sebab dekat dalam kapal tu tak ada orang, kosong. Macam seolah-olah Allah hantar kapal tu semata-mata untuk diorang, untuk selamatkan diorang. Memang sangat pelik sebab masuk dalam kapal tu tak ada orang. And then tak lama kemudian, tiba-tiba dari dalam kapal tu, rupanya ada seorang pemuda. Dia baru bangun tidur waktu tu. Dia tak tahu apa yang berlaku kat luar. Dia tak tahu pun kejadian tsunami tengah berlaku waktu tu. Jadi dia pun keluar. Dia terjaga sebab dia dengar ramai sangat orang bising dekat dalam kapal tu. So dia pun keluar cakap, dia marah lah, kenapa bising? Dan dia marah, dia cakap, kenapa korang semua naik kapal aku kan? Mesti dia tanya kenapa, pelik kan, tiba-tiba je kau naik kapal aku kan, siapa bagi kebenaran? Macam tu lah kan. And then rupanya bila dia bangun daripada dia tak tahu apa yang berlaku dekat luar, punya tsunami semua. And then nak dijadikan cerita yang selamat dalam kapal tu ada 54 orang. Negara macam tu lah. Kalau ada silap tolonglah betulkan kat bawah sebab saya just cerita berdasarkan apa yang saya dengar dan apa yang saya ingat lah. So dalam kapal tu ada 54 orang yang terselamat, 53 daripada rumah tu dan seorang pemuda tu daripada kapal tu sendiri. Tapi korang pelik tak? Macam mana pemuda tu berada dalam kapal tu? Siapa dia kan? Rupa-rupanya malam sebelum tsunami tu, pemuda tu dia baru baiki kapal tu. Dia baiki kapal tu, mungkin malam tu dia baiki. Bila dah repair kapal tu, dia tertidur dan dia tidur dalam kapal tu. So bila pagi je, kapal dia dihanyutkan oleh air tsunami. Sampailah dia landing kat atas rumah 2 tingkat tu. Dan ni memang salah satu kejadian aneh lah yang menyebabkan macam kerajaan Indonesia pun tak mengalihkan kapal tu. Sebab sebenarnya banyak, ada beberapa kapal juga yang sangkut dekat atas rumah. Tapi yang ni antara kisah yang sangat unik lah. Ada juga waktu di atas kapal tu, air tsunami ni dia ada beberapa gelombang. First tu, and then second, gelombang kedua, dan gelombang ketiga kalau tak salah saya. So bila tsunami tu nak rempuh lagi kapal tu untuk kali kedua, untuk gelombang kedua, diorang azan. Diorang memang azan, Allah Akbar kan. Saya tak tahulah macam mana kan, tapi macam tu lah, azan lah kan. Bila diorang azan je, air tsunami tu surut, tak kena. Maksudnya tak jadi nak lambungkan kapal tu. Terkandas kat dalam tu dalam lama juga kalau tak salah. Tapi diorang memang macam kalau kita dengar macam orang-orang yang terpilih lah. Dia cakap macam orang-orang yang terpilih. Sebab mungkin dia adalah orang yang terpilih. Pucuklah aku tu, betul, botol air jatuh. Macam kita tak jangka pun. Tapi tu antara kisah yang paling boleh dijadikan pengajaran lah. Tak rugi kalau kita pergi ke sana, sebab terlalu banyak kisah pengajaran yang kita boleh ambil. Memang sangat banyak dan memang sangat menginsafkan lah. Tak kira lah sama ada Muslim ke non-Muslim ke. Sebab oleh kerana saya punya roommate character dia non-Muslim, so saya lebih bersikap terbuka lah kan. So saya selalu ajak dia, saya selalu share dengan dia, selalu cerita dengan dia. Dan alhamdulillah dia seorang yang terbuka jugalah untuk dengar. Dan sebab tu saya boleh rapat dengan dia, kan, betul tak? Itulah antara kisah-kisahnya. So next mungkin saya akan cerita yang lebih detail, yang lebih menarik. Okay, stay tune. Jangan lupa like dan subscribe. Okay, bye. Assalamualaikum.